Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna minhu ma nusina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang yang mulia ini kita masih lagi diberikan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung kembali tadabbur kita menerusi surah Al-Insan. Jadi hari ini kita sambung ayat 19 ke ayat 20? Ayat 19, Ustaz. Ayat 19. Ayat 19 ni. Ya. Okey. Baik, pada ayat 19 Allah SWT firman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Yang bermaksud, dan mereka yakni ahli syurga akan dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya ia, yang sentiasa beredar-edar di sekitar ahli syurga. Dan apabila engkau melihat anak-anak muda itu, nescaya engkau menyangkakan mereka umpama mutiara yang bertaburan. Baik, dalam ayat ke-19 ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada kita di antara nikmat yang Allah ganjarkan kepada golongan al-abrar, iaitu salah satu daripada nikmat tersebut adalah di mana mereka akan sentiasa dilayani dan mereka akan sentiasa didatangi oleh golongan-golongan pemuda syurga yang bernama wildan. Wildan daripada perkataan walad. Walad maknanya kanak-kanak ataupun budak-budak. Ya, tapi bila disebut pada perkataan wildan, dia plural kepada perkataan aulad. Walad plural dia walad, plural dia aulad. Tapi plural kepada aulad wildan. Maknanya lebih banyak daripada jumlah yang banyak. Seolah-olah Allah Ta'ala nak mengkhabarkan kepada kita, ahli syurga itu mereka akan sentiasa dikelilingi untuk diberikan khidmat yang sentiasa bersedia kepada mereka dalam bentuk layanan, dan apa jua keinginan hajat mereka oleh golongan-golongan para pemuda yang jumlah mereka itu tersangat ramai. Sebab tu Allah datangkan dalam bentuk perkataan jamak wildan, tapi Allah tak guna perkataan aulad. Allah tak kata wayatufu alaihim aulad, tapi Allah kata wayatufu alaihim wildan. Baik. Tapi berapa jumlah mereka, wallahu taala a'lam. Tidak disebut dalam mana-mana tafsir ataupun di dalam hadis, ya. Cuma jumlah mereka itu terlalu ramai. Kerana dari sudut bahasa, perkataan aulad jamak ni dia merujuk kepada angka maksimanya daripada 3 sampai kepada 1000. Adapun dalam bahasa Arab,
1000 ke atas, 10,000, 100,000, 1 juta, maka dia akan gunakan istilah sirah jama' al-mubalaghah, iaitu lafaz banyak jamak yang melampau-lampau jumlahnya. Ya, sebab orang Arab mereka pada masa dahulu mereka tidak dapat menghitung bilangan angka melebihi daripada 1000. Sebab itulah dalam Quran pun Allah kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah sebut Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, sebenarnya Allah nak bagi tahu lebih baik tu maknanya infinity. Tapi sebab angka 1000 tu adalah angka yang difahami oleh masyarakat Arab dalam hitungan ilmu hisab mereka, jadi Allah tak guna istilah 10,000, 100,000, Allah guna istilah 1,000 sahaja. Jadi maknanya jumlah wildan ni terlalu ramai, ya, terlalu ramai. Cuma Allah sifatkan wildan itu dengan satu sifat. Bukan sekadar mereka ramai, mereka muda, mereka gagah dan sentiasa bersedia untuk menerima arahan, melayan, memberi khidmat. Tetapi Allah kata mereka ni mukhallad. Mukhallad ni maknanya ala hayatin wahidah. Maknanya mereka ni berada dalam satu keadaan usia, umur, kecantikan yang tidak akan berubah. Mukhallad ni maknanya kekal, khulud. Maknanya sejak dia melayan kita ahli syurga, dia tidak berubah kualiti layanannya, tidak berubah senyumannya, tidak berubah dari sudut kita panggil kepantasan dia, ataupun dari sudut kita panggil quality control lah dalam bentuk layanan dan servis yang diberikan oleh wildan. Bahkan umur mereka tidak berubah, ya, umur mereka tidak berubah, kecantikan mereka tidak berubah. Ini nak menggambarkan pada kita bagaimana pelayan ini adalah pelayan yang sentiasa sihat, sentiasa segar, sentiasa kuat, sentiasa muda, ya, kerana nak memberikan layanan yang paling optimum kepada ahli syurga. Dan bukan sekadar mereka ni muda, mereka ni gagah, mereka ni tangkas, mereka ni ramai, tapi Allah kata satu lagi, sebab kalau layanan bagus, tapi rupa paras orang yang layan kita tak menyenangkan, kita pun tak berapa senang. Ya. Bahkan Allah kata, bila ahli syurga memandang kepada wildan ini, mereka melihat dia adalah seperti mutiara yang bertaburan. Kat sini ada, saya bagi pada tafsir dulu, ya. Ibnu Katsir kata mutiara bertaburan ni maknanya nak menunjukkan banyak. Sebab biasanya kalau mutiara dalam lautan ni terlalu banyak. Ya, nak menunjukkan mereka sentiasa berada di mana-mana sahaja, sehingga apabila mana-mana hajat ahli syurga ingin mendapatkannya, mereka dengan segera akan memenuhinya. Itu yang pertama. Yang kedua, makna mutiara bertaburan adalah kecantikan mereka. Kacaknya mereka disebutkan sabahatil wujuh. Wajah mereka bersinar, handsome, kacak, wa husni alwanihim. Pakaian mereka tu sangat indah. Bahkan mereka ni bukan sekadar pakai pakaian yang cantik, kulit cantik, muka handsome, tetapi mereka ni mengenakan perhiasan. Masa dia nak servis ahli syurga ni, mereka tu datang dalam keadaan dalam tafsir Tabari kata mereka memakai apa ni kita panggil subang. Di telinga mereka tu adanya aqritah, adanya subang. Mereka lelaki tapi mereka memakai subang di telinga mereka, di leher mereka, di pergelangan tangan mereka, dipenuhi dengan hiasan daripada emas dan juga perak. Dihiasi dengan perhiasan daripada emas dan juga perak. Sehingga kan bila ahli syurga menatap mereka, mereka sangat terkesima kerana bukan sekadar handsome, tapi cara mereka berhias, cara protokol yang mereka
hiaskan pada diri mereka itu adalah sangat indah, dan keadaan mereka tu semua sama, bukan kat sini hias cantik, khadam kat sini, widang kat sini hias tak cantik, tak, semua sama, ya. Bahkan kata Qatadah, diambil riwayat daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As, menyatakan ma min ahlil jannah ahadun illa yas'a alaihi alfu khadimin kullu khadimin ala amalin ma alaihi sahibu. Kata Qatadah, seorang tabi'in, ya, beliau mengatakan bahawasanya, sekejap ya, saya dah rekod belum ni? Okey dah. Risau tak rekod. Okey. Beliau mengatakan tidak ada mana-mana di kalangan ahli syurga melainkan setiap mereka dalam satu hajat mereka itu akan diuruskan oleh 1000 wildan, 1000 khadam. Masya Allah. Ini nak menyatakan bagaimana kepuasan yang dilalui oleh ahli-ahli syurga dalam syurga itu adalah sangat luar biasa. Okay, sekarang kita nak tengok. Yang pertama di sini menunjukkan pada kita pengajarannya, antara kemuncak kenikmatan yang Allah anugerahkan sebagai kurniaan kepada golongan al-abrar ini adalah apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka layanan yang terbaik. Bukan sekadar Allah sediakan tempat terbaik, bukan sekadar Allah sediakan nikmat terbaik, tapi Allah sediakan layanan terbaik. Sebab kadang-kadang kita pergi satu tempat, macam hotel ke kan? Hotel tu 5 star, 7 star. Tapi kadang kita komplain dari sudut reaksi ataupun cara bekerja pekerja ni. Mungkin tak ramah, ya, mungkin PR tak bagus, ya, mungkin cara dia agak kasar. Walaupun tempat dia tip top, tempat cantik, makan sedap, tapi servis tak bagus. Ya. Jadi kita pun akan bagi review yang kurang lah kat tempat-tempat yang macam ni. Ada pula tempat dah strategik, cantik, layanan pekerja pun bagus, makan tak sedap, pun kita akan bagi review yang kurang. Begitulah kat dunia ni, macam mana pun mesti ada mana kekurangan di situ. Tetapi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah taala memberikan semuanya terbaik, dan kemuncak kepada kesempurnaan adalah layanan. Tempat, nikmat, tapi yang menyempurnakan tempat dan nikmat ni adalah layanan. Sebab tu Allah menyatakan pengajaran kat sini, sentiasa ahli syurga mendapat layanan daripada para pelayan syurganya yang tangkas, bersungguh dalam memenuhi setiap keinginan dan hajat para ahli syurga, dan setiap kali mereka berhajatkan sesuatu. Sedangkan kita semua maklum, ahli syurga bila dia berhajatkan apa-apa, semua apa yang dia hajatkan dalam syurga akan mereka dapat dengan mudah, walaupun tanpa layanan daripada wildan. Ya, tak payah layanan daripada wildan pun mereka akan dapat. Kan dalam ayat Quran yang lain Allah kata qutufuha daniyah, bila mereka nak makan buah, pokok tu sendiri akan datang dekat dengan mereka. Pokok tu rendahkan dahannya, kita tinggal petik je. Petik makan, dengan kulit-kulit pun boleh makan, tak memudaratkan. Bahkan kulitnya pun sedap dalam syurga dan sebagainya. Ya, maknanya tak perlu khidmat wildan. Tetapi Allah nak katakan, walaupun dalam kesenangan, kemudahan untuk mendapatkan apa-apa saja hajat dan nikmat dalam syurga, Allah tetap bagi pelayan. Kerana nak bagi kepuasan layanan yang terbaik kepada ahli syurga. Kenapa, ibu-ibu sekalian? Kerana ia sebagai imbalan dan ganjaran di atas kelelahan, di atas kepenatan, di atas kesukaran, kesedihan, kehampaan yang telah dilalui oleh orang-orang beriman
sepanjang ujian yang mereka lalui semasa kat dunia. Ya, kerana Allah tahu mereka nak mentaati Allah pun mereka terpaksa menghadapi kesedihan. Kadang-kadang mereka terpaksa menghadapi kehampaan. Ya, kerana apa yang mereka ajak, orang buat baik, orang tak terima. Ya, mereka juga akan mendapat layanan yang buruk daripada kaum, daripada keluarga, daripada adik-beradik sendiri, daripada pakcik sendiri, daripada kawan sendiri. Mereka dapat layanan yang terburuk ketika di dunia dahulu, ya, kerana kesabaran mereka, kerana kesungguhan mereka, istiqamah mereka dalam mentaati Allah, sehingga mereka terpaksa mengorbankan banyak perkara, perasaan mereka terutamanya emosi mereka sewaktu di dunia. Maka bila masuk dalam syurga, Allah Ta'ala nak ganti balik perasaan sedih, perasaan hampa, perasaan tak tenang, perasaan tak gembira. Semua tu Allah nak ganti balik kepada ahli syurga dengan Allah memberikan pada mereka layanan yang terbaik sehingga mereka melupakan segala kesulitan yang pernah mereka lalui semasa di dunia dahulu. Inilah kehebatannya ganjaran syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua, sifat para pelayan ahli syurga. Ini adalah sebahagian sifat yang saya senaraikan berdasarkan kepada tafsir yang dinukilkan dalam kitab-kitab ulama mufassirin. Baik, yang pertama, sifat para pelayan ahli syurga itu, sifat mereka yang pertama adalah taat dan patuh. Maknanya bila ahli syurga duduk dalam syurga, bila mereka meminta sesuatu daripada pelayan-pelayannya, para pelayannya tidak akan membantah sama sekali. Tidak akan ingkar, tidak akan berlaku khianat, tidak akan curi tulang, sangat taat, sangat patuh. Kita kat dunia ni, ambillah orang gaji macam mana pun, ambil orang bekerja dengan kita macam mana pun, pasti ada di kalangan ramai-ramai pekerja kita itu yang mana Allah jadikan sebagai ujian. Yang dia tak taat kat kita, dia langgar arahan kita, dia tak patuh, ya, dia ingkar, dia buat sebaliknya, dia degil, dan sebagainya. Tapi sebaliknya Allah bagi pada ahli syurga, ya, mereka memiliki isteri yang taat dan patuh, mereka memiliki bidadari yang taat dan patuh, dan mereka memiliki wildan yang taat dan patuh pada perintah mereka, ya, tanpa pernah berkata atau ataupun apa-apa saja perkataan yang menunjukkan kepada menafikan ataupun menunjukkan rasa malas nak buat atau rasa nak ingkar. Tidak ada. Ya, cakap terus buat. Ya, walhal mereka bukan robot, tetapi mereka adalah manusia yang boleh berkata-kata, yang boleh kita berinteraksi dengan mereka. Yang kedua, muda dan gagah. Sebab berdasarkan tafsiran perkataan mukhalladun, mereka sangat muda, ya, dalam riwayat mengatakan umur mereka Allah jadikan belasan tahun, yakni antara 15 hingga ke 18 tahun. Wallahu ta'ala alam. Itu sebahagian tafsirannya, tapi tidak ada hadis tentang hal ini. Ini mungkin qaul para sahabat yang mereka dengar daripada riwayat Israiliyat. Mereka sangat muda dan gagah, ya. Kerana tafsiran mukhallad itu memberi kepada maksud muda, dan biasanya orang yang muda ni dia memiliki kudrat, ya, kegagahan, ya, sehingga kan mereka tak pernah rasa penat, mereka tak minta rehat. Kita kadang-kadang pekerja kita kena bagi rehat. Kalau kita tak bagi rehat, nanti dia akan memberontak, ya, dia akan stres, dan sebagainya. Yang ketiga, cepat dan tangkas. Sifat mereka yang seterusnya sangat cepat dan tangkas. Maksudnya gerak kerja mereka sangat cepat, sangat tangkas, ya, sangat efisien, ya, dan sebagainya, kerana nak menunjukkan bagaimana mereka melayani ahli syurga dengan layanan yang teristimewa. Kemudian ramai bilangan dan merata-rata mereka berada. Cuma kita jangan salah faham. Ada orang kata kalau begitu
Dalam syurga kita tak ada privacy lah Ustaz. Sebab wildan ni ada kat mana-mana saja. Kan, kadang-kadang kita nak bersama dengan isteri ke, nak berjalan-jalan dengan dia ke, wildan ni duduk tengok kan. Sebenarnya wildan ni dia terima arahan. Kalau kita kata dekat dia, kamu pergi duduk sana, dia pergilah. Jadi dia tidaklah mengganggu. Dan syurga ni bukanlah kecil macam yang kita bayangkan. Ni syurga ni besar, ya, amat luas. Yang Allah kata wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Keluasan satu syurga pun adalah seluas antara langit dan bumi. Ini sangat besar. Ini baru satu syurga, ya. Belum banyak syurga lagi. Satu kebun saja. Kemudian yang kelima, berhias-hiasan dengan memakai subang. Ini saya dah sebut sebahagian dalam tafsir tadi. Yang mana mereka bukan sekadar memiliki cara kerja yang terbaik, tetapi mereka juga mengenakan perhiasan yang sangat indah. Maksudnya setiap kali mereka datang bertemu dengan tuan mereka, ahli syurga, mereka tak datang dalam pakaian yang buruk. Mereka tak datang dalam pakaian yang tidak terurus. Mereka tak datang dalam keadaan tak berhias. Sebaliknya, setiap kali bila tuan mereka, ini ahli syurga, menginginkan apa-apa saja pertolongan kepada mereka, mereka akan berhias terlebih dahulu dengan secantik-cantiknya, dan mereka sentiasa dalam keadaan berhias. Bukan bila tuan tu panggil baru dia nak berhias, tak, ya. Maknanya bila ahli syurga tuan tu panggil, dia sudah pun dalam keadaan siap berhias, dan hanya tinggal untuk mendatangi tuan dia dalam syurga dan memenuhi kehendak-kehendak mereka. Yang keenam, sentiasa senyum dan berwajah berseri. Sifat mereka juga disebut dalam tafsir, mereka sentiasa dalam keadaan tersenyum. Basyashah, sentiasa dalam keadaan senyum, sentiasa dalam keadaan gembira, dan wajah mereka sentiasa bersinar-sinar dan bercahaya, disebabkan kerana keindahan dan kecantikan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Dan yang seterusnya, pakaian yang cantik. Mereka bukan sekadar diberikan rupa paras yang elok, fizikal yang elok, yang kuat, yang gagah, yang tepat waktunya, tapi mereka juga mendapat pakaian yang cantik. Wildan ni, pakaian mereka ni adalah semua daripada syurga. Daripada pakaian luaran sehingga ke pakaian dalaman, semuanya dibuat daripada sutera daripada syurga yang mencantikkan lagi kulit-kulit mereka dan mengindahkan lagi kulit-kulit mereka, ya. Mana ini pakaian yang sangat cantik dalam syurga yang dipakai oleh mereka. Kemudian yang ke-8, warna kulit mereka yang sangat cantik. Ini juga dalam tafsir menyebutkan bahawasanya mereka bukan sekadar diberikan pakaian yang elok, yang cantik, yang indah, tetapi mereka juga diberikan warna kulit. Maksudnya kulit pada tubuh mereka itu adalah kulit yang sangat elok, cantik, gebu, yang sentiasa dalam keadaan kelihatan elok seumpama kulit bayi yang baru dilahirkan. Itu perumpamaan dia. Ya, baik. Kemudiannya mana tadi? Setiap urusan, ini saya dah sebutkan, ya. Setiap urusan mereka itu, ia akan dibantu oleh 1000 khadam yang memberikan khidmat. 1000 khadam yang memberikan khidmat kepada mereka. Ini nak menunjukkan kepada kita bahawasanya setiap urusan yang diinginkan dan dihajatkan oleh ahli syurga itu, ia akan sentiasa dikelilingi dan sedia memberikan bakti dan khidmat kepada mereka adalah 1000 wildan, bahkan lebih. Ini hanya riwayat daripada Qatadah, seorang tabi'in, namun tidak ada hadis yang jelas yang menyebut tentangnya, hanyalah nukilan daripada para tabi'in yang mereka dengarkan daripada kalangan Bani Israel, yang diriwayatkan oleh sebahagiannya di kalangan rahib-rahib Bani Israel yang telah memeluk Islam, seperti Abdullah bin Salam dan yang seumpama dengannya.
Okey, sekarang ni kita nak tengok ayat yang berikutnya. Ayat ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyebutkan, dan apabila engkau melihat di sana, yakni di dalam syurga itu, engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar yang tidak ada bandingannya. Dalam ayat ini Allah Taala menerangkan pada kita sambungan selain daripada nikmat layanan tadi. Allah jelaskan lagi apa lagi bentuk nikmat yang akan dikecapi oleh golongan al-abrar. Yakni apabila ahli syurga melihat apa yang ada dalam syurga itu yang telah dihiaskan pada mereka, mereka akan melihat nikmat yang melimpah-limpah di mana-mana sahaja. Bila masuk dalam syurga, tengok apa saja nikmat yang Allah Ta'ala sediakan, mereka melihat nikmat dalam syurga tu terlalu banyak, sehingga nikmatnya melimpah-limpah. Kerana terlalu banyak nikmat sehingga ia menjadi satu kekaguman bagi ahli syurga. Dan yang kedua, apa yang mereka lihat dalam syurga itu adalah kerajaan yang besar yang tiada tolok bandingannya. Bila ahli syurga masuk dalam syurga, ada dua perkara yang ulama tafsir mengatakan benda yang menarik perhatian ahli syurga. Ya, ada dua perkara yang menyebabkan ahli syurga terkesima, ya, merasa kagum dan ajaib dengan apa yang ada dalam syurga itu. Okey, yang pertama, na'iman, kenikmatan. Apa yang ditafsirkan dengan kenikmatan? Yang pertama, mereka melihat nikmat-nikmat yang tidak pernah mereka terlihat sebelum ini di dunia, serta nikmat-nikmat yang tidak mampu difikirkan oleh akal mereka, mereka telah menjumpainya di dalam syurga. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW yang mana baginda bersabda, dalam syurga tu adanya nikmat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dalam syurga tu mereka akan mendapati nikmat-nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata, tak boleh didengar, tak pernah didengari oleh telinga, dan tidak pernah dirasa dengan lidah, atau tidak pernah boleh dibayangkan dengan akal fikiran. Jadi bila masuk tengok satu nikmat yang mereka tak pernah tengok, kita pun tak boleh nak cakap apalah, ya. Macam kita kalau tengok satu binaan rumah ke atau apa-apa saja yang terlalu indah, kadang kita masuk tu kita terkedu, kita terasa kagum sebab benda tu kali pertama kita melihat. Tapi bila berkali-kali kita melihat nikmat di dalam di dunia ini, kita akan merasa jemu. Tapi dalam syurga, bila kita lihat nikmat tersebut kali yang kedua, kali ketiga dan seterusnya, kita tetap merasa kagum dengan nikmat yang ada dalam syurga itu. Kerana apa? Kerana berdasarkan ayat ini, para ulama menafsirkan nikmat itu berevolusi. Nikmat itu berganda-ganda dan bertambah. Ini contoh, kita tengok dalam syurga satu pokok, kita dah rasa terkesima dengan pokok tu. Bila esok hari kita datang, kita tengok pokok tu lebih indah daripada dirinya yang semalam. Kita datang lusa, kita tengok pokok tu lagi cantik daripada keadaannya yang semalam-semalam. Ini menunjukkan pada kita bahawasanya benda yang menunjukkan kesempurnaan keindahan nikmat dalam syurga itu, yang pertama adalah kenikmatannya yang sentiasa hidup, kecantikannya yang sentiasa hidup dan tidak mati. Kita dekat dunia ni, kecantikan kita ni, dia akan lama-lama dia akan mati. Dia mula-mula dia cantik, lama-lama dia akan mati. Tapi nikmat syurga dia berbeza. Lama-lama dia makin hidup, lama-lama dia makin hidup. Artinya dia makin indah, dia makin indah, dia makin indah. Ya. Mana tadi?
Okey. Jadi kita nak tengok tadabbur yang pertama daripada ayat ini. Dua benda yang mengagumkan mereka kan. Yang kedua, saya habiskan ini dulu. Yang kedua, mereka merasa kagum dengan mulkan kabira, iaitu dengan kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap ahli syurga apabila mereka berada dalam syurga Allah. Okey. Disebutkan di sini, yang kedua, Allah berikan pada mereka kerajaan. Bukan sekadar Allah beri kepada mereka nikmat yang tak pernah mereka lihat, dengar, sentuh, rasa. Tapi yang kedua, Allah bagi kepada setiap ahli syurga kerajaan yang perlu mereka perintah. Kerajaan yang perlu mereka tadbir di dalam syurga Allah. Setiap orang akan ada kerajaan-kerajaannya yang perlu dia urus tadbirkan kerajaan tersebut. Ini menunjukkan pada kita setiap ahli syurga mereka akan menjadi raja. Ya, mereka akan menjadi orang yang paling berkuasa di dalam syurga mereka. Seolah-olah macam kita di dunia ini macam kita beli rumah. Jadi kitalah orang yang berkuasa dalam rumah tu. Ya. Walaupun di luar rumah kita tak adalah berkuasa kan. Tapi kita nak tunjukkan hakikat dunia. Macam ada setengah orang dia berkuasa hanya pada negeri yang dia perintah. Tapi negeri lain dia tak ada kuasa. Ada setengah orang dia berkuasa pada satu negara yang dia perintah. Tapi negeri lain dia tak ada kuasa. Sedangkan ahli syurga, seluruh syurga yang ia miliki, yang ia diami, dia akan tersenarai termasuk di antara senarai ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu janganlah kita berduka, janganlah kita bersedih sekiranya kita tidak mendapat pencapaian yang tertinggi yang kita inginkan di dunia ini, kerana yang lebih utama adalah apabila Allah SWT menggantikan apa yang kita tidak capai, apa yang tidak kita perolehi di dunia ini dengan Allah Ta'ala memberikan gantian yang lebih baik, yakni dengan kerajaan yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekejap ya. Okey. Sekarang kita nak tengok tadabbur dia. Yang pertama, kenikmatan yang sentiasa tersedia dan terhias kepada ahli syurga, dan setiap nikmat itu kekal dan tetap dirasai dan dikecapi walau dari jauh sudah merasai nikmatnya. Pertama sekali, kalau kita tengok dalam ayat ini, ayat yang ke 20 yang kita bacakan ini, di mana pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita nikmat dalam syurga ni telah pun siap siaga. Bukannya masa kita nakkan nikmat itu baru disiapkan. Macam kita kat dunia lah. Kadang-kadang kita nak satu benda tu, tapi kita tak boleh dapat terus. Dia ada prosedur dia. Dia kena dipasang di kilang dulu. Kena dapat inilah, itulah, cop inilah, kelulusan itu, kelulusan ini. Kemudian baru kita boleh dapat. Ya, dia ada protokol dia, dia ada birokrasi dia. Tapi di dalam syurga, bila ahli syurga menginginkan sesuatu dan apa sahaja nikmat yang dia inginkan daripada syurga Allah Ta'ala itu, nikmat tu dengan secara serta-merta akan terus tersiap siaga, tersedia dengan sempurnanya tanpa ada sebarang kekurangan padanya. Ini menunjukkan pada kita betapa ajaibnya layanan dan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada ahli syurga itu. Ya, bukan sekadar layanan daripada pihak wildan yang begitu tangkas, tetapi semua nikmat yang diinginkan oleh ahli syurga pun akan siap dengan serta-merta tanpa perlu memenatkan mereka menunggu
atau untuk merasainya. Bahkan kalau kita tengok dalam ayat ini disebutkan sama, perkataan sama. Sama ni adalah satu kata huruf yang merujuk kepada kita, yang merujuk kepada maksud jarak yang jauh, sama. Sama huna, sesuatu benda yang berada di sana. Jadi nak memberitahu kepada kita dalam ayat ini, kata Allah, nikmat dalam syurga ni bukan sekadar nikmat yang telah tersedia, yang telah siap dengan pantas setiap kali diinginkan oleh ahli syurga. Bahkan Allah memberitahu antara keajaiban nikmat dan syurga adalah sama. Ada lafaz perkataan sama kat sini. Maknanya bila kita teringinkan sesuatu benda daripada nikmat syurga, bila kita teringin saja, sama ada dengan kita rasa terliur atau kita rasa teringin nakkan benda itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan oleh para ulama tafsir dekat sini, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan segera menjadikan ahli syurga dapat mengecapi kelazatannya walaupun daripada jarak yang jauh dan belum benar-benar menikmatinya. Hanya nak bagi tahu, katakanlah kita tengok satu minuman dalam syurga. Walaupun kita baru tengok tapi belum ambil lagi minuman itu untuk diminum, kita tengok saja daripada jauh, sama, kita tengok saja daripada jauh, Allah kata kita sedang dapat mengecapi kelazatan air itu. Ini sangat hebat. Kat dunia memang kita tak akan dapatlah benda-benda keajaiban seperti ini. Contoh kita teringin nakkan satu benda, kita tengok je benda tu, tiba-tiba di tekak kita telah merasai kelazatan. Ya, kita telah pun terubat keinginan kita itu dengannya. Tidak, ya. Sebaliknya, di dalam syurga Allah Ta'ala, bila kita tengok sesuatu anugerah nikmat Allah itu, kita terus akan terasa keinginan, kelazatan yang kita inginkan, walaupun daripada jarak yang jauh pun, kita tetap akan dapat menikmati kelazatannya, apatah lagi kita dapat makan sendiri, mengecapi sendiri nikmat tersebut. Yang kedua, kerajaan sejauh 2000 tahun perjalanan serta ketinggian darjat dan kedudukan di dalam syurga Allah Ta'ala. Pada ayat 20 ni, setelah Allah Ta'ala memberitahu kepada kita tentang nikmat yang ada dalam syurga, kemudian Allah memberitahu juga kepada kita bukan sekadar nikmat yang Allah Ta'ala bagi, tetapi juga adalah kerajaan dan kekuasaan. Dan setiap ahli syurga semuanya akan berpeluang untuk menguasai orang-orang yang kafir yang pernah menguasai mereka. Ya, maknanya kalaulah orang kafir pernah menyakiti mereka, maka mereka juga akan dapat dihindarkan oleh Allah Subhanahu Taala daripada kejahatan orang-orang itu. Baik. Kat sini kita lihat ada disebut dalam ulama tafsir mengatakan kerajaan ahli syurga itu luasnya adalah alfain masirah, 2000 tahun perjalanan. Maksudnya perjalanan mereka itu sejauh 2000 tahun. Nak kata luasnya kerajaan yang dimiliki oleh ahli syurga. Serta makna mulkan kabira itu juga menunjukkan ketinggian darjat. Satu, kerajaan. Dua, ketinggian darjat mereka di dalam syurga. Maknanya setiap di syurga, bila mereka masuk syurga, mereka berada di darjat yang tertinggi. Dan di bawahnya adanya orang-orang bawahan mereka dan orang-orang suruhan mereka. Sebab itulah di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya di dalam syurga ini adanya 100 darjat. Ya, adanya 100 darjat.
a'laha, kata Nabi SAW, yang tertinggi, ya, yang tertinggi di dalam syurga darjat itu, maknanya darjat syurga yang paling tertinggi di dalam syurga adalah yang disebutkan di dalam hadis ini, a'addaha Allah lil mujahidina fi sabilillah. Syurga ada 100 darjat, dan darjat yang paling tinggi yang ke-100 itu Allah telah sediakan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan mereka yang mendapatkan mati syahid. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard, riwayat Bukhari. Dan jarak satu darjat dalam syurga dengan satu darjat yang lagi satu, maksudnya tingkatan 1 dengan tingkatan 2, jaraknya adalah sejauh jarak antara langit dan bumi. Jarak antara langit dan bumi. Di sini menunjukkan, bayangkan, dalam syurga ada 100 darjat pangkat kedudukan. Ahli syurga duduk di pangkat yang paling tertinggi bersama dengan golongan mujahidin, dan beza kedudukan darjat mereka di dalam syurga dari sudut layanan mereka dapat, dari sudut nikmat yang mereka dapat dengan orang yang lebih bawah darjat mereka tak sama. Dan jarak antara darjat yang bawah dengan atas adalah seperti jarak langit dan bumi. Maksudnya sangat jauh. Sekarang ni kalau kita tengok jarak bumi dengan langit yang pertama pun teramatlah jauh. Ya. Namun di dalam hadis Nabi SAW, baginda ada menyatakan bahawasanya di darjat yang tertinggi dalam syurga itu adanya satu tempat yang dinamakan sebagai wasilah. Satu tempat yang dinamakan sebagai wasilah, yang di mana Nabi SAW bersabda bahawasanya di dalam syurga itu adanya satu tempat yang paling tertinggi yang dinamakan ia sebagai wasilah. La yakunu ahadan fikum wala minal anbiya. Tak ada satu orang pun yang boleh duduk kat tempat yang tertinggi dan syurga yang bernama wasilah itu, sama ada dia daripada kalangan Nabi atau dia daripada kalangan Rasul. Tak ada siapa boleh duduk situ, Nabi kata, illa rajulun wahid, kecuali seorang lelaki sahaja. Maknanya Allah buat dekat darjat dan syurga tu ada satu tempat khusus namanya wasilah. Orang yang boleh duduk kat situ satu orang saja. Nabi-nabi, rasul-rasul lain pun tak dapat duduk kat situ. Dan Nabi bersabda, wa arju an akuna minhum. Dan aku berharap Allah memilih akulah yang layak untuk duduk dekat wasilah tadi, yang merupakan tempat kedudukan yang tertinggi di syurga, di dalam darjat syurga yang tertinggi, yakni di darjat yang ke-100. Sebab itu Nabi SAW menggalakkan kepada kita sebagai umat Nabi SAW supaya kita membaca doa agar Allah menguliakan wasilah kepada baginda Nabi SAW, seperti mana doa sesudah daripada azan, kan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad itu al-wasilah. Apa makna wasilah? Iaitu satu tempat yang tertinggi di tingkatan darjat yang ke-100 yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh kerana dalam syurga ni, ahli syurga mendapat darjat yang tinggi. Kalau siapa yang duduk di darjat yang ke-100, jadi daripada darjat 1 hingga darjat ke-100, itu adalah Allah sediakan untuknya. Dia boleh pergi ke semua 100 darjat itu. Dalam satu syurga ada 100 darjat, mereka boleh pergi ke mana-mana saja darjat daripada 100 tadi. Macam kita panggil tingkat lah. 100 tingkat. Kalau dia duduk di tingkat yang ke-100, dia boleh pergi kepada mana-mana tingkat yang dia kendaki di bawah 100. Kerana ketinggian darjat. Dan ketinggian darjat ini akan dibezakan dengan mengikut kadar imannya.
mengikut kadar amalannya dan mengikut kepada kadar ketaatan dan keilmuannya. Okay, sekarang ni kita nak tengok beberapa amalan yang dapat membantu untuk mengangkat darjat. Mengangkat darjat kerajaan kita di dalam syurga. Ya, macam mana kita nak upgrading amalan-amalan yang kita dapat upgrade, ya, supaya kita mendapat darjat yang tinggi di dalam syurga dan mendapat kerajaan yang luas. Kerana bila darjat kita lagi tinggi, maknanya kerajaan kita di dalam syurga Allah Ta'ala adalah jauh lebih luas daripada itu. Ya, baik. Sekarang ni kita nak tengok beberapa amalan yang dapat mengangkat darjat. Beberapa amalan yang dapat mengangkat darjat. Okey. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Amalan yang dapat mengangkat darjat yang pertama adalah membaca Al-Quran. Orang yang selalu melazimi membaca Al-Quran. Ini kerana di dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, akan dipanggilnya ahli Quran, lalu dikata kepada mereka, bacalah kamu akan Quran dan naiklah kamu di dalam darjat atau tingkatan dalam syurga ini. Sesungguhnya kedudukan darjatmu adalah pada ayat yang terakhir yang kamu bacakan sewaktu di dunia dahulu. Sewaktu di dunia dahulu. Maknanya Nabi bagi tahu Allah Ta'ala akan panggil orang yang membaca Quran, orang yang menghafal Quran, datang menghadap Allah Ta'ala dan Allah suruh dia baca, lalu amalan dia akan baca. Kalau orang yang tak hafal, amalan dia lah yang akan bacakan bagi pihaknya. Kemudian Allah berfirman, kedudukan kamu, darjat kamu, kerajaan kamu dalam syurga adalah mengikut ayat terakhir yang kamu bacakan daripada Quran ini. Kalau ayat terakhir yang kita baca daripada Quran ini sekadar juzuk amma, bukan seluruh Quran, jadi banyak itulah yang kita akan dapat. Tapi kalau sekiranya kita membaca ayat Quran lebih daripada kadar itu, daripada kadar satu juzuk, daripada kadar setengah juzuk, tapi keseluruhan 30 juzuk, umpama contoh, maka kedudukan kita dalam syurga adalah mengikut jumlah seluruh ayat Quran, iaitu 6,236 ayat. Maksudnya kedudukan ahli syurga, kedudukan ahli Quran di dalam syurga Allah SWT itu adalah setinggi 6,236 darjat kedudukan mereka dalam syurga Allah Ta'ala. Sangat tinggi. Melebihi daripada paras 100 darjat itu. Yang kedua, memelihara salat berjemaah. Cara nak mengangkat darjat kita di dalam syurga Allah atau mengangkat darjat kita di sisi Allah, kita mesti memelihara salat berjemaah. Ini disebut dalam hadis riwayat Bukhari oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana Nabi SAW bersabda, solat seorang lelaki secara berjemaah akan digandakan baginya dengan 100 pahala. Ya, digandakan baginya dengan 100 pahala solat. Kemudian dalam hadis ni menyambung lagi, jika dia solat digandakan solatnya dengan 100 gandaan, atau setengah riwayat kata 25, digandakan dengan 25 darjat. Tapi dengan syarat jika dia berwuduk daripada rumah dan dia memperelokkan wuduknya dan tidaklah dia keluar daripada tempat wuduknya, melainkan ia menunaikan, dia tidaklah keluar pada rumahnya melainkan dalam keadaan dia berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, dan dia tidaklah keluar pada rumahnya melainkan untuk solat. Dan kalau dia pergi ke masjid dalam keadaan dah berwuduk, dalam keadaan lengkap dan taharah, melainkan sepanjang perjalanan dia menuju ke masjid itu Allah akan angkat darjatnya. Ini menunjukkan pada kita orang yang memelihara solat fardu berjemaah di masjid
terutamanya bagi orang lelaki, maka itu akan mengangkat darjat dan kerajaan mereka di dalam syurga. Yang ketiga, menunggu waktu solat. Kerana disebut dalam hadis yang sama, sambungannya, bila dia dah sampai ke masjid, solat, dia pun solat. Lalu dia tak berganjak daripada tempat solatnya itu. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara salat. Dia duduk kat tempat solat tu kenapa? Kerana dia nak menunggu masuknya waktu solat yang seterusnya. Melainkan para malaikat yang berada di sampingnya ketika itu yang menyaksikannya akan mendoakan baginya. Apa doa malaikat untuk mereka? Allahumma a'inni, minta maaf, bukan a'inni, Allahumma fillahu, Allahumma fillahu warhamhu, atau setengah riwayat kata Allahumma salli alaihi warhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya dan rahmatikanlah ia. Atau setengah riwayat yang lain menyebutkan, ya Allah, berikanlah kebaikan kepadanya dan rahmatikanlahnya. Yang ketiga tadi kita sebut orang yang menunggu waktu salat. Sebab tu menunggu waktu salat juga salah satu daripada asbab diangkatnya darjat. Kemudian yang seterusnya, orang yang melazimi solat malam dan memperbanyakkan solat sunat. Memperbanyakkan solat sunat. Ini berdasarkan riwayat Imam Muslim di mana Nabi SAW bersabda, aku telah bertemu dengan Thauban yang merupakan maula Nabi SAW. Lalu aku khabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan yang boleh membawaku ke syurga? Maka jawab Nabi SAW, sesungguhnya aku lebih Nabi kata, sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian tentang amalan yang memasukkan kalian ke dalam syurga. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, alaika bi kathratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha ad-darajah. Baik, dalam hadis ini menyebutkan, baginda menyatakan hendaklah kalian memperbanyakkan sujud. Sujud ni maknanya adalah solat sunat. Nabi suruh perbanyakkan solat sunat. Sama ada solat tahajud, solat rawatib dan juga solat-solat di waktu siang hari seperti solat duha dan sebagainya. Maka Nabi SAW menyuruh memperbanyakkan sujud, melainkan bagi setiap kali sujud kamu itu, Allah akan mengangkat darjat kamu dan menggugurkan segala dosa-dosa kamu. Ini menunjukkan pentingnya solat malam. Yang seterusnya adalah selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Ini berdasarkan kepada hadis dalam riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Baginda bersabda, siapa yang berselawat kepada aku dengan 1 kali selawat, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, Allah akan ampunkan dosanya 10 kali, dan Allah akan angkat darjatnya 10 kali. Maka ini menunjukkan kelebihan berselawat. Yang ketiga, yang keenam, adalah ilmu. Yang keenam adalah ilmu. Okey. Yang keenam adalah ilmu. Kenapa ilmu? Kenapa ilmu itulah yang meletakkan ketinggian darjat seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan ayat Al-Quranul Karim di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Apa kata Allah SWT? Allah Ta'ala akan mengangkat, yarfa'illah, Allah Ta'ala akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu ke atas orang yang tidak beriman itu dengan beberapa darajat. Allah Ta'ala akan angkat dengan beberapa darjat. Okey. Yang dimaksudkan beberapa darjat kat sini
kata Ibnu Abbas adalah darjat yang sejauh antara langit dan juga bumi. Sehingga kan Ibnu Hajar menafsirkan dan juga Ibnu Abbas menafsirkan, maksudnya adalah di mana Allah SWT menjarakkan mereka yang berilmu dengan orang tidak berilmu dengan antara jarak langit dan bumi, yakni sejauh 500 tahun. Kemudian jihad. Antara yang mengangkat darjat juga adalah jihad. Ini berdasarkan kepada ada satu riwayat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada satu hadis ni yang saya baca di awal tadilah. Yang Nabi bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya dalam syurga tu ada 100 tingkatan yang tertinggi sekali, a'addahallahu lil mujahidin. Allah Ta'ala menyediakan bagi orang-orang yang mati syahid dan berperang di jalan Allah. Ini adalah kelebihan orang yang mati syahid. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 adalah golongan orang-orang yang mendapat pertolongan dengan ketinggian darjat yang diberikan oleh Allah SWT adalah orang-orang yang mendidik anak perempuannya dengan baik. Yang disebut sebagai i'alatu jariyatain. Ini disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang mana kejap ya. Yang mana hadis ini telah diriwayatkan hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, Al-Imam At-Tirmidzi. Yang mana dalam hadis ini menyebutkan apa yang disebutkan tentang kelebihan mendidik anak perempuan. Bagi siapa yang memiliki anak perempuan, jika dididik anak perempuan dia dengan sempurna, dengan baik, maka atas asbab didikan itu Allah Ta'ala akan mengangkat darjatnya. Ini berdasarkan satu hadis Nabi SAW tadi saya sebutkan, ada juga disebut dalam riwayat Muslim ya. Man ala jariyatain hatta tablugha ja'al yaumil qiyamah ana wa huwa. Siapa yang memelihara dan mendidik dua orang anak perempuan gadisnya sehingga mereka balik kedua-duanya dalam keadaan yang baik, macam mereka dah balik, mereka dah tahu hukum hakam tentang aurat mereka, solat mereka, puasa mereka, kitaran haid mereka, mereka dah tahu semua. Kita didik dengan yang terbaik. Melainkan Nabi bersabda, jika dia datang pada hari kiamat, dia dan aku seperti ini. Nabi letakkan antara jari telunjuk dengan jari yang tengah. Ini menunjukkan kelebihan. Yang seterusnya, orang yang menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Ini pun ada hadis yang mana Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama dengan penjaga anak yatim seperti jarak ini. Ini jari telunjuk dan jari tengah di dalam syurga. Nabi tidak menjarakkannya, bahkan Nabi buat begitu saja. Nak katakan sangat dekat. Kalau kita ambil bahu kita buat jari seperti ini, kita letak, kita bayangkan dengan jarak seperti itu, Nabi SAW berada di samping kita. Walaupun hadis ini taklah sebut secara langsung macam mana Allah tinggi, tak disebut pun tinggi darjat. Tapi bila dia duduk dengan Nabi begitu dekat sampai Nabi isyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah, maknanya dia mesti dah duduk di syurga yang diduduki oleh Nabi SAW. Kerana itulah syurga yang paling tertinggi, yakni syurga Firdaus. Maknanya mereka diberi tempat di dalam syurga Firdaus. Dan yang terakhir, zikir, tasbih, tahmid dan takbir sesudah waktu salat. Jangan ditinggalkan. Kerana dalam hadis riwayat Bukhari, hadis ni agak panjang, di mana Nabi SAW bersabda, telah datangnya, minta maaf, Abu Hurairah telah ceritakan, telah datangnya beberapa kumpulan orang fuqara, orang-orang fakir miskin kepada Nabi SAW. Lalu mereka mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami nak mengadu tentang amalan-amalan kami yang telah dilakukan oleh orang-orang kaya
Nabi kata, kenapa, apa masalah? Maka mereka kata, ya Rasulullah, kami solat, mereka pun solat. Kami puasa, mereka pun berpuasa. Kemudian mereka pergi haji, kami pun pergi haji. Mereka pergi umrah, mereka pun pergi umrah. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, baginda kata lagi kepada golongan fuqara ni yang mengadu kepada Nabi, jadi macam mana kami nak mengatasi amalan mereka, ya? Para sahabat yang fakir miskin ni mengadu kat Nabi, dia kata, sahabat-sahabat yang kaya ni, apa yang kami buat semua amalan tu dia buat. Kami solat, dia solat, kami puasa, dia puasa, ya, kami buat haji, dia buat haji, kami buat umrah, dia buat umrah. Jadi macam mana kami nak dapat nikmat yang setimpal dengan mereka atau lebih? Maka apa jawab Nabi SAW? Nabi menyatakan, ala uhaddithukum bi amrin in akhadhtum bih. Tidakkah kamu suka jika aku mengkhabarkan kepada kamu satu berita yang kamu kena berpegang dengannya? Iaitu Nabi menyatakan, hendaklah kamu bertasbih 33 kali selepas salat, tahmid 33 kali, takbir 33 kali setiap kali selepas salat fardu. Nabi pesan, ya, kepada anak-anak muridnya. Kemudian ini di kalangan sahabat Nabi pesan. Kemudian Nabi kata, siapa yang membaca 33 kali tasbih, 33 kali tahmid dan 33 kali takbir setiap kali selepas daripada solat, melainkan itulah ketinggian darjat yang Allah berinya ke atas saudaranya yang lain. Apa makna hadis ni? Maknanya, bila sahabat yang susah, mereka kan tak ada duit, jadi mereka mengadu kat Nabi. Apa yang kami buat ibadat, amal soleh, sahabat Nabi yang kaya pun buat. Tapi masalahnya, mereka ada duit, mereka boleh sedekah. Macam kami ni, kami tak ada duit, jadi kami tak mampu nak sedekah. Jadi mereka tanya kat Nabi, ada tak amalan yang boleh menyamakan kedudukan kami dengan mereka? Maka jawab Nabi, tasbihlah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, setiap kali sesudah daripada solat, maka kamu akan mendapat pahala sedekah dengan zikir selepas solat itu tadi. Tapi setelah para sahabat yang miskin ni buat semua amalan tu, tiba-tiba mereka dapati sahabat yang kaya juga melakukannya. Ya, sahabat yang kaya pun amalkan juga. Jadi mereka mengadu sekali lagi kat Nabi. Maka Nabi kata, itulah rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Okey, baik. Kita berhenti sampai ayat 20. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.